Okay, saya harap awak semua dalam keadaan sihat. Ceria, tak mengantuk. Maklumlah hari Ahad kan. Hari pertama minggu ini. Okay, dah merah. Dah sarapan, tak ada yang lapar. Okay. Sambil-sambil tu boleh minum Milo panas. Kalau ada kat sebelah awak tu boleh je. Okay. Harganya RM87.90. Lepas tu dia kata Fikri ingin membeli kereta mainan seperti dalam gambar. Okay, yang berharga RM87.90. Dia ada RM100. Berapakah baki wangnya? Maksudnya dia bayar 100. Berapa dia akan dapat balik dari penjual? Itu soalannya. Jadi RM100 dan RM87.90 bila ada perkataan baki. Kan ini urus niaga harian. Awak dah biasa lakukan urus niaga harian. Kalau baki maksudnya kita kena tolak. Kita kena tolak. Ada dah jawab RM12.10. Jadi kenapa ramai yang salah? Saya rasa mungkin awak, yang pertama saya rasa awak malas nak mengira kan. Sebab kena tolak. Tapi rasanya perlu untuk awak jawab betul-betul soalan yang macam ni. Okay, kalau awak tengok dekat skrin. Okay. Operasi tolak dia yang melibatkan wang sebanyak RM100. Tolak dengan harga kereta. Dengan harga kereta. Ini operasi kita nak lakukan. Alright? Okay, jadi biasanya kita akan buat bentuk lazim lah. Okay, bentuk lazim. Cuba ingat balik. Okay, kita ada tanda ringgit, ada RM100. Lepas tu, sebab tak ada sen, kita letak sifar-sifar. Tolak RM87.10. Hilang pula lain. Okay. Jadi ini operasi yang asas. Yang sepatutnya awak dah tahun 3, dah mahir. Dah mahir. Jadi kita tolakkan sifar, tolak sifar, sifar. Okay, sifar tolak 1 tak boleh. Kenapa? Sekejap. Oh, patutlah ramai salah. Sekejap. Saya salah soalan. Okay, sorry. Awak tak tegur saya salah soalan. 90 sen. Patut pelik. Okay. Jadi sifar tolak 9 tak boleh, kita kena pinjam. Pinjam, pinjam, pinjam. Jadi ini jadi sifar, ini jadi 10. Dia pinjamkan, ini jadi 9, ini jadi 10. Okay. Ini 9, ini jadi 10. Jadi baru kita boleh nolak 10 tolak 9, 1. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 8, 1. Dan jangan lupa titik. Titik mesti ada. Dan tanda ringgit. RM12.10 sen. Okey. Jadi cuba ingat balik jalan kerja ni sebab apa? Tahun 3 kita akan buat benda yang sama je. Cuma nombornya yang lebih besar. Nombornya yang lebih besar. Jadi jawapannya ialah C. Jadi kat sini kita tengok 18 orang jawab dengan betul. Tahniah. Tapi ramai yang jawab belakang ni. 15 orang jawab RM13.10. Maksudnya apa? Maksudnya masa pinjam-pinjam tu. Dia ada jalan kerja dia yang dia tersalah kira. Masa-masa pinjam-pinjam tu. Okey, kita tengok soalannya satu lagi. Soalan mana tadi yang ramai salah dia? Soalan 8. Soalan nombor 8. Okey. Soalan nombor 8 tolak berulang. Tolak berulang. Jadi yang ni saya tak nak tunjuk dalam kira, awak boleh ingat balik RM90 tolak RM54.60. Tolak sekali lagi dengan RM27. Maksudnya tolak 2 kali. Tolak 2 kali. Okey. Jadi itu saja.
Kan, siapa yang salah tu tolong check. Ada 17 yang jawab betul, 21 jawab salah. Saya dah boleh agak dah sebenarnya. Sebab operasi tolak kan. Jadi operasi tolak ni bila ada yang pinjam-pinjam tu, confirm ramai yang dia terlupa pasal pinjam. Okay. Mic tutup sebab saya belum dengar suara saya. Tolong tutup mic. Nanti bergema. Bergema suara saya. Dia pelusuk alam. Okay. Okay. Kenapa makin kurang pula ni? Terkeluar Tak apa. Okay. Baik. Yang lain soalan yang belakang-belakang ni. Yang belakang-belakang ni saya rasa ramai yang tak sempat nak jawab ni. Kita tengok soalan 9. Kenapa soalan 9 48% dia yang betul? Okay. Soalan 9 ni. Ni kira mudah ni. 22 yang jawab, 16 ada yang salah. Okay. Ni sifir. Ni sifir. Harga selipar RM3. Kira harga 5 pasang selipar. Maksudnya 3 darab 5. 3 darab 5, 15. Jadi RM15. Ataupun awak tambahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Dapat RM15. Jadi ni ramai yang salah ni. Ramai ada jawab 20, ada jawab 10. Jadi ini adalah darab. Baik. Jadi hari ini kita nak buat operasi-operasi ni. Kalau boleh saya nak cuba habiskan sampai bahagi. Tengok mana yang sempat lah. Sebab saya kata ini macam seolah-olah kita ulang kaji. Seolah kita ulang kaji. Macam mana ada mic. Mic tutup. Siapa tu? Siapa tu lupa tutup mikrofon tu? Okay. Okay, murid 35. Jadi hari ini kita akan buat tajuk yang sama iaitu wang. Okay, bermula muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka buku teks jilid 2. Ni cerita rumah nenek kat mana pula ni. Okay. Jilid 2, muka surat 1. Muka surat 1, tajuk wang. Tajuk wang. Buku tu cantik ni. Kalau awak siapa yang dah buka buku jilid 2, dah habiskan jilid 2, rasanya dah tak cantik dah buku dia kan. Harap-harap semua buku awak dah tak cantik dah sebab awak rajin buka. Adakah yang baru buka buku tu hari ni? Semenjak ambil dekat sekolah hari tu? First time? Harap-harap tak adalah yang baru first time. Sebab buku jilid 2 ni dia seronok. Dia banyak gambar. Dia banyak gambar-gambar kan. Banyak kemahiran-kemahiran yang baru. Buku jilid 2 ni seronok. Kalau jilid 1, kita belajar asas. Ingat, apa yang awak dah belajar dekat jilid 1, awak akan guna dekat jilid 2. Jilid 2 saya dah tak ajar dah macam mana nak tambah, macam mana nak tolak, macam mana nak darab, macam mana lagi. Saya dah tak ajar dah. Sebab kita dah belajar masa jilid 1. Jadi jilid 2 ni kita nak gunakan apa yang awak dah belajar masa jilid 1 tu. Maksudnya katalah, kejap lagi kita akan buat tambah wang. Tambah wang. Jadi saya dah tak cakap dah. Nak guna jari ke, nak guna bentuk lazim, saya dah tak cakap dah. Sebab kita dah belajar kat jilid 1. Kat jilid 2 ni awak guna sahaja kemahiran-kemahiran tu. Termasuklah pecahan, termasuklah perpuluhan, termasuklah peratus. Kita guna sahaja. Dah tak belajar dah. Okey. Untuk tajuk wang, saya buka buku. Kalau awak belik-belik tajuk wang tu, buka awak selak kan. Semua awak tengok, dah belajar dah ni. Cuba tengok betul-betul. Dah belajar dah ni masa tahun 2. Kan? Cuma nombornya besar sahaja. Nilai wang dia dah besar, dah banyak.
Kalau masa tahun 2 awak belajar sehingga RM100, kan? Tapi sekarang ni tahun 3 kita up. Kita up sikit sampai RM1,000. Sekejap Alright, besar sikit. Baik, dalam gambar ni adalah situasi biasa, rasanya awak pun dah alami, ataupun mungkin mungkin ayah awak pun dah percaya ke awak kan untuk menggunakan mesin ATM ni. Mesin ATM. Mesin ATM ni kita biasa nampak dekat bank, dekat stesen-stesen minyak kan. Kadang-kadang kat tepi-tepi bangunan. Jadi awak pun dah tahu kegunaan mesin ini untuk mengeluarkan dan menyimpan wang. Kalau dulu kita boleh keluarkan wang je, tapi sekarang ni kita boleh simpan wang dalam tu. Tapi kebiasaannya wang kertas lah. Wang kertas yang kita boleh masukkan. Jadi biasa ni kalau nak pergi membeli belah ke, mesti mak atau ayah awak pergi keluarkan duit dulu untuk menggunakan wang tunai. Okey, tapi dalam ni dia sedang menyimpan wang. Dia sedang menyimpan wang untuk anak dia. Ibu masukkan lagi RM250. Jadi kawan awak ni dalam hati, dulu dah simpan 200. Wah, semakin banyak wang saya. Semakin banyak wang saya. Okey. Agak-agak dalam bank budak ni ada berapa ringgit dah sekarang? Dia kata dulu dah simpan 200. Lepas tu ibu masukkan lagi RM250. Kalau awak congak-congak, dah berapa dah wang dia dekat yang telah disimpan? Siapa boleh bagi tahu? Daniel Afiq laju. Betul Ashraf. RM450. RM450. Tapi awak lupa nak letak RM dekat depan. Jangan lupa kita dah masuk tajuk wang. Jangan 45 sifar je. Itu nombor bulat. Bila kita dah masuk tajuk wang, maksudnya kita kena letak tanda ringgit di hadapan. Okey. Nampak tu? Ramai. Baru letak tanda ringgit. Betul. Okey. Sekarang ni saya nampak Ashraf Kasih yang menaip tanda ringgit tu dengan betul. Okey. Bagus semua. Kita masuk tajuk wang. Ingat, bila ada unit, saya dah pesan masa kita buat jilid 1 dulu. Kalau ada unit, macam wang, unit dia adalah ringgit. Ada sen. Kena tulis. Baik. Sebelum saya teruskan lebih jauh. Sebab bertajuk ni sekejap je. Okay, tengok dekat skrin ni. Jadi bila awak tulis wang, nilai wang. Okay, ingat kita ada R dengan M. Okay, R dengan M ni mesti huruf besar. Tadi saya nampak ada yang type huruf kecil. Ada R huruf besar, M huruf kecil. Tak boleh R dengan M huruf besar. Itu yang pertama. Lepas tu nombor dia 450 tu rapat. Dia rapat dengan nilai wang tu. Dia rapat. Kalau awak type, dia tak ada space. Awak tak tekan space bar tu. Dia rapat. RM dengan 450 tu rapat. Dia rapat. Jangan jauh-jauh. Ya, ada lagi yang join. Saya harap tak ada yang tersangkut. Kadang-kadang ada yang nak join tapi dia tersangkut kat situ. Okey. Okey. Jadi rapat. Tu kena ingat. R huruf besar. M huruf besar. Jangan M kecil ataupun M McDonald tu. M tu dah mesti tanduk, tajam. Lepas tu angka dekat belakang tu rapat. Rapat. Lepas tu kalau ada sen, kita letak titik, kita letaklah sen kat belakang dia, katalah 30 sen. Kan? Kita letaklah sen dekat belakang macam tu. Okey, itu menulis dia punya angka. Menulis dia punya angka. Macam mana pula cara menyebut? Cara menyebut. Okey, sekarang ni saya tulis dekat sini kan. Saya tulis dekat whiteboard ni, saya nak awak type dekat chat awak tu macam nilai wang ini dalam perkataan. Ada cerita kat rumah nenek lagi. Hai Danish. Mesti ada cerita tiap minggu Danish ni. Okey. Sekarang ni type dekat ruangan chat.
Nombor yang tertera dekat skrin awak dekat whiteboard ni, tapi dalam perkataan. Dalam perkataan. Saya nak tengok. Awak dapat menulis, maksudnya macam mana awak menulis, macam tu lah awak sebut kan. Dalam perkataan. Okay, siapa yang first kali dapat tulis ni? Saya harap talian pagi ni cantik. Azhar dan Wisha, dia asyik keluar masuk mesti ada problem dekat sana. Saya masih menunggu. Ini sebenarnya tajuk tahun dulu, tahun 2 Okey, dah ada satu jawapan. Ashraf tulis ringgit Malaysia. Mana cek? Ringgit Malaysia 450. Itu Ashraf punya jawapan. Okey. Masing-masing boleh tengok Dan awak pun cuba jawab. Danish Ryan, jangan cerita benda lain, jawab ni. Asyik cerita rumah nenek je. Mesti rindu nak balik kampung. Okey, setakat ni baru Ashraf. Ringgit Malaysia 450, Ramzan. Okey, Ramzan jawab macam tu. Okey. Ringgit. Ada juga ringgit lagi seorang. Ringgit Malaysia 450. Okey. Ni, bukan yang ni. Yang saya tulis dekat whiteboard ni. Yang kat whiteboard ni, bukan dekat buku teks tu. Kan ada 30 sen dekat belakang ni kan. Yang saya buat kat whiteboard, bukan dekat buku teks. Yang kat buku teks 450 je. Ini ada 30 sen dekat belakang. Okey. Ringgit Malaysia 450, Kalisha Kristina tulis 450 ringgit 30 sen. Lain pula jawapan dekat Kalisha pula jawab. Okey. Lagi. Sebab ada 30 orang ni. Kau dapat 30 jawapan, lagi bagus. Okey. Kalau menyebut dah salah, saya tak nak teruskan kepada operasi. Menyebut ni kena betul dulu. RM450.30. Okay, Kashrina dah tulis. Kaid RM450.30. Alright. Lagi, teruskan. Ringgit Malaysia 450.30 sen. Danish Ryan. Uzma, ringgit Malaysia 450.30 sen. Ejaan ringgit ringgit ada 2 G, R-I-N-G, ring, G-I-T, ringgit. Bukan ringgit. Ringgit. RM450.30. Alia Damia. Ringgit Malaysia 450.30. 453 sen. 53 sen. Ringgit Malaysia. Rata-rata letak ringgit Malaysia. Okey. Tak apa, cuba. Menaip. Kan? Dan saya galakkan awak type macam ni. Sebab biasa kalau awak main WhatsApp apa semua tulisan ejaan pakai shortcut aja kan. Tak nak eja penuh-penuh. Biasakan type tu penuh-penuh. Apa Danish? Kenapa Danish? Type perkataan tu penuh kan. Saya, S-A-Y-A, saya. Ini S-Y je. Nanti bila buat bahasa Melayu, semua pakai shortcut, short form. Okey. Tak apa. Apa yang 25% ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Danish. Dia ni. Tak fokus dia ni. Kalau tak nak main je. Okey. Ringgit Malaysia 433 sen. 450.30 sen. Banyak jawapan. Okey, tak apa. Okey. RM450.30 Inani. Baik.
Okey, ini bila saya baca jawapan-jawapan awak, okey, saya rasa awak mesti terlupa dengan apa yang cikgu awak ajar sebelum ni dan awak terikut-ikut dengan sebutan yang salah, sebutan yang salah, kan? Jadi kat luar sana ramai yang sebut salah. Tapi kalau awak dengar sebutan yang betul nilai wang Malaysia, awak boleh tengok dekat berita. Dekat berita dia akan cakap dengan betul. Tapi kalau awak tengok orang kat luar sana, ramai yang jawab salah ataupun sebut salah nilai wang. Nilai wang. Okey, yang pertama, RM dekat sini, saya tukar color lain. RM dekat sini, ini kita panggil dia simbol. Simbol. Okey? Simbol bermaksud kita tak sebut. Kita tak sebut RM atau ringgit Malaysia, dia simbol. Okey, kalau awak pernah tengok TV kan, yang kalau kat Johor ni kita bertuah sebab kita dapat banyak siaran TV dari negara lain, dari Singapura, dari Indonesia kan. Jadi awak pun tahu kat negara diorang tak pakai ringgit, diorang pakai mata wang mereka lah. Singapura dengan dolar kan, Indonesia dengan rupiah, rupiah. Jadi kalau awak tengok dekat Singapura, dia menggunakan simbol macam S, lepas tu ada line. Okey? Ada line. Kan? Dia bukan Superman. Itu simbol dolar. Ni dolar untuk Singapura. Nampak tak? Tapi kenapa dia sebut dolar? Ini kan S. Kenapa tak sebut S? Sebab ini simbol. Ini simbol. Jadi kalau simbol, kita tak sebut macam simbol tu. Jadi kat sini, ringgit, kita tak sebut ringgit Malaysia. Okey? Jadi, kita hanya sebut nilai dia. Okey, contohnya dekat sini ialah 450. Jadi, 450. Lepas tu kita akan sebut mata wang dia, ringgit. Nampak? RM450. Bukannya ringgit Malaysia 450. Okey? Jadi ringgit. Kalau awak tengok ringgit saya pun saya pakai huruf kecil. Bukan huruf besar. Sebab ini adalah sebutan ataupun nilai wang dalam perkataan. Okey, ringgit. Lepas tu yang belakang sen ni kita tulis pula. Okey? Lepas tu ringgit dah selesai. Yang sen pula 30 sen. Macam tu. Jadi ini adalah sebutannya yang betul. Jangan sebut ringgit Malaysia 450 ataupun RM450. Salah. Kalau awak dengar orang cakap macam tu, tolong betulkan dia. Sebab kat luar sana, saya tahu kat luar sana ataupun awak sendiri mungkin dah terlupa kan. Awak menyebut nilai wang secara yang salah. Ingat kita punya panduan adalah buku teks tu. Buku teks awak tu dia dah kaji dah. Dia dah ikut Dewan Bahasa dan Pustaka tentang bahasa ni. Jadi ini sebutan betul. Tak ada RM ni, tak ada. Ringgit Malaysia tak ada. RM450.30 kan. Macam hari tu kita belajar sebut nombor dalam bahasa Inggeris kan, kalau awak masih ingat sebut dalam bahasa Inggeris. Sama 400 kalau dalam bahasa Inggeris siapa itu yang rajin jawab bahasa Inggeris? Siapa itu yang rajin? Saya pun terlupa. Kan? Kalau bahasa Inggeris 450 ni 400 and 50 ringgit. Nampak? Dia sama je ringgit. Ringgit bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, sama. Sebab dia nilai wang. Dia tak ada terjemahan bahasa. Cuma nombor je lah. 450 ringgit
Kalau 30 sen, bahasa Inggeris ni dia ada and dekat tengah-tengah. And 30, 30. 30, 30 kan? Sen. S-E-N. Nampak? Jangan awak terikut Singapore Singapore cent. Ini Singapore C-E-N-T. Cent. Itu duit dia. Itu duit Singapore. Dolar dengan cent. Tapi kita dekat Malaysia, kita guna ringgit dan sen. Sen ni dalam bahasa Inggeris tetap juga S-E-N. Ringgit pun dalam bahasa Inggeris tetap R-I-N-G-G-I-T, ringgit. Awak tengok TV pun awak tahulah dalam bahasa Inggeris pun orang sebut ringgit kan. Dia tak akan sebut dolar atau wang-wang lain. Okay, ni kalau dalam bahasa Inggeris 450 ringgit and 30 sen. Sen juga, jangan sen. Sen ni adalah wang luar negara. Kat Singapore, dekat Brunei guna dolar, dekat Amerika Syarikat guna dolar, dekat Canada guna dolar. Banyak negara yang guna dolar sebenarnya. Dekat Hong Kong guna dolar. Alright? Kita Malaysia ni kita unik. Satu-satunya negara dekat dunia yang menggunakan ringgit. Tak ada negara lain pakai. Tak ada negara lain. Cuma ringgit ni zaman dulu-dulu ada. Masa zaman masa tu zaman Melaka, masa Melaka menguasai seluruh kawasan dekat Asia Tenggara ni, macam Filipina pakai ringgit dulu-dulu. Masa zaman dulu-dulu. Tapi sekarang ni Malaysia saja yang gunakan ringgit. Jadi tak payahlah sebut ringgit Malaysia. Sebab kalau ringgit je confirm Malaysia yang pakai. Okay. Jadi lepas ni, bila kita buat operasi tambah tolak darab bahagi, saya nak sebutan awak tu betul. Tak ada dah ringgit Malaysia dah tak ada. Okey, jadi kita teruskan. Ini sebutan. Saya kena betulkan ni sebab apa? Sebab saya dekat kat luar sana, saya biasa tengok orang-orang dewasa dia sebut dengan salah. Nanti awak boleh ajar mak ayah, abang sebut cara dengan betul. Kan? Kalau dekat TV tu awak boleh nilai siapa yang sebut betul, siapa yang sebut salah. Biasa dalam berita, pembaca berita tu akan sebut nilai wang ni dengan betul. Nanti masa berita pukul 1.30 nanti, buletin utama ke, buletin 1.30 ke, awak boleh tengok berita. Betul tak saya cakap ni? Yang dekat dalam berita betul, tapi bila wartawan temu ramah orang tu dia sebut salah. Kan? Biasa orang dewasa lah yang sebut salah. Okey, ni RM450 tadi. Okey, kemudian nenek pula. Nenek, saya hendak simpan RM100. RM50 ini pula saya hendak derma kepada orang miskin. Bagus. Nampak? Nenek, saya hendak simpan RM100. Bukan RM100 atau ringgit Malaysia 100. Kita sebut RM100. RM50 ini pula saya hendak derma kepada orang miskin. Maksudnya dia ada 150, dia pegang kan. Banyak duit budak ni. Ada 100, ada 50. Okey. Okey. Lepas tu ni lagi pula. Ni lagi kaya ni. Saya ingin melabur RM5,000 untuk pendidikan anak saya. Ini bila awak nanti dah besar sikit, nanti ayah atau mak awak akan simpan wang awak, akan menabung dekat dalam SSPN, Skim Simpanan Pendidikan Negara. Itu sebenarnya pelaburan, dia pelaburan, tapi untuk pendidikan awak bila dah besar nanti. Saya rasa sekarang pun ada yang dah masukkan SSPN, sebab SSPN ni daripada kecil mak ayah awak boleh simpan dalam tabung SSPN. RM5,000 tu. RM5,000 untuk anak dia ni. Kan? Banyak tu. Ni mesti ayah dia kerja bagus. Okey. Kita masuk tajuk operasi. Okey. Tajuk operasi. Jadi saya tak payah nak terangkan panjang-panjang tentang operasi tambah tolak darab dan saya cuba sampai darab. Bahagi sekarang kita akan buat lama sikit. Okey. Kira jumlah harga basikal dan topi keselamatan ataupun helmet ni. Topi keselamatan ni, topi keledar. Okey, jadi basikal berharga RM361, manakala helmet ni RM125. Mahalnya helmet. Separuh harga basikal tu lebih kurang. Kan? Beli 2 helmet dah dekat harga basikal dah. Jadi dekat sini nilai wang dia
ada 3 keping wang RM100, sekeping wang RM50, sekeping RM10, sekeping RM1. Jadi RM361. Yang sini pula untuk beli helmet ada sekeping RM100, sekeping RM20, sekeping RM5, RM125. Ini awak semua memang pakar. Memang pakar wang kan. Tak payah ajar. Tengok je, oh color purple 100 kan. Bagi color biru tak nak. Masa raya tak nak RM1 je. Kan, kurang-kurang nak color hijau ni RM5 kan. Bagus-bagus pun color merah ataupun oren. Mesti nak nilai besar-besar kan. RM1 dah layan dah. Alright. Jadi tambahkan bentuk lazim lah. Bentuk lazim. Bentuk lazim ni biasa. Cuma yang beza dia ada ringgit. Nampak? R dengan M huruf besar. Jangan berhuruf kecil ataupun M McDonald. M ni ada tanduk tajam. Okay. Jadi jumlah harganya ialah RM486. Okay. Baik, kita terus kat sini. Penambahan berulang. Ini pun awak dah belajar. Jangan kata belum belajar. Dah belajar. Kenapa Uzma? Suka nak tengok basikal ke ataupun suka tengok duit banyak-banyak Okey. Ini pun penambahan berulang. Maksudnya kita tambah, lepas tu tambah lagi. Okey. Jadi ada dua cara. Awak tambah dulu 2 nombor. Lepas tu bawa ke sebelah, tambah lagi yang nombor ketiga. Macam ni dia beli Dia beli jersey. RM79. Memang jersey memang mahal kan. Siapa yang beli jersey ori tu dia tahulah harga dia memang mahal-mahal. Kalau yang selalu tengok bola, JDT main semua tu, awak pun kalau awak belikan jersey yang original mesti mahal kan. RM79. Okey, jadi mula-mula RM361 tambah RM120 dulu, dapat RM486. Bawa ke sebelah ikut anak panah ni. Jadi RM486 tambah pula RM79 duit jersey. Jadi semua sekali RM565. Okey. Cara yang kedua, sebab ni semua operasi tambah, kita boleh tambah terus 3-3. Kita buat 3 lapis terus. Kita buat 3 lapis terus. 1 tambah 5 tambah 9, 15, naik 1. 1 tambah 6 tambah 2 tambah 7, 16, naik 1. 1 tambah 3 tambah 1, 5. RM565. Jangan lupa unit RM. Unit tu jangan tertinggal. Sebab kita dah masuk tajuk wang. Kalau awak tak tulis unit, bermaksud ini nombor bulat biasa, 565. Dia tak ada nilai apa-apa. Jadi, bila masuk tajuk wang, unit tu mesti tulis. Tak tulis, tak dapat jawapan yang betul. Okay? Jadi, boleh pilih mana-mana. Kalau saya ambil yang ni terus. Cara 2. Tambah terus semua sekali. Sebab cara 1 ni macam leceh kan. Nak tambah, lepas tu pergi pindah sebelah pula kan. Yang ni tambah terus, senang, direct. Terus dapat jawapan sekali arung je. Okey, yang ni ada sen dekat belakang dia. Tutup mikrofon. Ada sen pula dekat belakang dia. Jadi, cara dia sama. Kan? Ini, ingat, kita belajar tajuk apa ni? Perpuluhan. Tajuk perpuluhan. Apa yang kena sama? Titik dia kena sama. Sebaris. Cuma dekat nilai wang ni kita tak panggil lah dia perpuluhan. Jangan pula awak sebut RM2,073.5 tak pernah dengar kan? Orang sebut duit ada perpuluhan kan? Kita tak sebut. Sebab apa? Sebab duit memang dah ada unit. Ada ringgit, dah ada sen. Dah tak payah perpuluhan dah. Jadi, boleh minum air Dennis. Letak kat sebelah itu, botol besar. Boleh minum. Minum panas apa ke. RM2,073.5. Okey. Tambah RM948.60. Tambah RM1,329.75. Okey. Jadi, titik tu sama. Tambah macam biasa. Bentuk lazim. Cuma nombor ni besar lah. Tengok ni ribu-ribu kan. Jadi tolong hati-hati bila menambah ni.
tambah daripada kanan. Lepas tu titik jangan lupa mesti sebaris. Lepas tu unit RM ni jangan lupa. Jangan lupa tulis. Terutamanya dekat jawapan. Jadi nilai dia RM4,351.40. Okey? Jadi tolak pun sama. Ada pinjam-pinjam. Ada pinjam-pinjam. Okey. Tak nak cakap panjang. Okey, kita cuba buat ni sama-sama. Sedia dengan buku nota, buku tulis. Saya nak tengok awak masih ingat ataupun tidak tambah dan tolak. Okey? Saya rasa buku awak semua cantik-cantik. Tak ada conteng-conteng lagi. Jadi tak adalah ada jawapan kat situ. Okey, sekarang ni saya nak awak semua buat A. RM1,043 tambah RM926. Kemudian type jawapan dia dekat chat. Type jawapan dekat chat. Kira dekat buku tulis, type jawapan awak dekat chat. Jawapan dalam bentuk angka lah. Jangan perkataan tu, panjang, nanti lambat. Okay, kira sekarang. Ini mudah ni, tak ada mengumpul semula. Tengok siapa yang pertama. Jangan guna kalkulator Guna bentuk lazim. Kalkulator tu boleh untuk menyemak. Untuk menyemak boleh guna kalkulator. Lepas kira, nak semak kan? Ambil kalkulator, kira balik. Betul tak? Kita tengok siapa yang pertama sekali. Masih menunggu jawapan. Adli Fairuz jawab. Alamak Uzma. Kenapa type macam tu Uzma? Aduh Uzma. Jawapan adalah salah. Kenapa RM dekat belakang Uzma? Okey. Adli Fairuz RM1,969. Okey. Ingat RM dengan nombor rapat rapat. RM dengan nombor rapat. Masa menulis mungkinlah awak ada terjarak sikit. Tapi kalau menaik pakai handphone ke, pakai keyboard, laptop, komputer ke, boleh rapatkan tak payah space-space. Okay, RM1,969. Betul. Danish, macam mana dapat RM63 belakang tu? Okay, yang lain tengok siapa yang jawab salah tu, itu jawapan kawan-kawan. Yang betul ialah RM1,969. Okay. Hari ni saya belum menconteng buku teks. Okay, jadi ini 9, 6, 9, 1. Jadi simbol R dengan M huruf besar. Tersalah key. Okey, tersalah key. Tersalah kira kan. Okey. Okey, Inani R huruf besar, M huruf besar. Ramzan R huruf besar, M huruf besar. Mungkin dekat keyboard kan awak tekan R besar, lepas tu dia terkecil balik kan. Tu biasalah tu. Kalau guna keypad handphone. Okey. Pastikan dia sentiasa huruf besar. Okey, betul. Siapa jawab 1969? Memang betul. Okey, jawab B pula. B. Okey, jawab B pula. Laju B. Dengan pantas. RM7,165.20 tambah RM1,284.75. Ini kalau saya tulis dalam perkataan ni panjang ni. Sebab dia ribu kan. Okey, Kak Ed dah jawab. RM8,449.95. Okey. Adakah jawapan Kak Ed betul? Kita tengok yang lain punya jawapan. Laju Kak Ed mengira. Bagus.
Bila mengira cuba dengan pantas. Cuba dengan pantas. Sebab ini bukan peperiksaan. Jadi masa bukan peperiksaan ni lah awak jawab laju supaya kecekapan mengira awak tu meningkat. Bagus. Okay. Senang je saya nak check. Kalau jawapan tu sama, maksudnya betul lah tu. Fahani, tanda RM jangan lupa. Kalau tak ada RM dia jadi perpuluhan 8,449.95. Kalau tak ada RM tu, tak ada ringgit tu. Okay. Ringgit dengan nombor rapat macam saya kata tadi. Ringgit dengan nombor belajar rapatkan. Tak payah nak space. Okay, Dawisha Anaki betul. Okay. Jadi betul lah jawapan tu. RM8,449.95. Kalau kat sini, saya tulis kat sini 5, 2 tambah 7, 9. Lepas tu titik mesti sebaris. 5 tambah 4, 9. 6 tambah 8, 14. Naik 1 tambah 1 tambah 2, 4. 7 tambah 1, 8. Lepas tu tanda ringgit jangan lupa tulis. Alright. Tahniah semua. Okay, Pak. Tahniah Fani dapat betulkan. Jangan lupa tanda ringgit tu. Sebab nanti kita nak belajar masa pula ada unit lagi. Ukuran-ukuran tak panjang, berat, isi padu semua ada unit. Jadi jangan lupa. Okay, tahniah. Okay, sekarang ni kita masuk penambahan berulang pula. Okay, jawab C ni. Dengan pantas jawab C. Jawab C dengan pantas. RM3,805.10 tambah RM1,924.30 tambah RM69.80. Besok habis Ramzan. Ramzan ni nak habis ni. Rasul kira dia tanya bila nak habis lah Ramzan ni. Kenapa Ramzan? Ada cerita best kat TV Pagi ni cerita apa Hari ni hari Ahad kan? Mesti cerita best-best ni kat TV. Azra. Azra dah jawab. RM5,799.20. Tengok Syafa dah jawabkan. Tahun depan baru habis Ramzan. Ada 4 bulan lagi. Okay, Ashraf pun dah jawab. RM5,799.20. Arsyad. RM57,000. Banyaknya. RM57,000. Mesti tertype 7 kali tu. Laju nak naik tu. Okay, 5,799.20. Okay, tahniah semua. Maksudnya awak masih ingatlah menambah. Okay, stop dekat situ. Okay, saya nak terus kepada soalan E. Soalan E ni. Apple. E untuk Apple. Buat soalan E. Okay, yang betul betul 5,799.20 tu betul Kak Ed cuba kira balik Kak Ed. Okay, sekarang ni soalan E. RM524.35 tambah RM4,086 tambah RM91.90. Okay, nak tengok siapa yang menjawab dengan betul. Ataupun mengira dengan betul. Okay, tukar dulu kepada bentuk lazim. Lepas tu, mulakan daripada kanan. Okay, Dennis Ryan laju dia mengira.
Betul ni awak kira ni Danish? Guna betul lazim Bukan kalkulator bukan kalkulator saya harap RM4,702.25. Okey, kita tengok jawapan Danish. Boleh confirm tak jawapan Danish ni? Okay, Azra dah jawab RM4,702.25. Sama jawapan Danish. Syafar pun sama. Okay, dia kalau 2-3 orang dapat jawapan yang sama, jawapan tu betul. RM4,702.25. Okay, tahniah. Bagus semua. Okay. Adam, jangan lupa tanda ringgit Adam Kalau tak ada ringgit, dia jadi nombor biasa. Nombor perpuluhan. Okay. Kita terus ke operasi tolak pula. Tolak ni, macam saya katalah. Tolak kita tak payah nak cakap panjang-panjang sebab awak dah pernah buat dah pernah buat tahun lepas. Tengok kemahiran awak macam mana. Kita terus saja buat latihan dia. Muka surat 6. Buka muka surat 6, buku aktiviti muka surat 6. Betul, RM4,702.25 tu adalah jawapan yang betul. Okay, macam saya kata, lepas awak kira, awak boleh guna kalkulator. Kalkulator tu untuk menyemak. Bukan kalkulator untuk menyiapkan jawapan. Untuk menyemak. Jadi, kita dah semak, tengok, kenapa lain dengan kalkulator kan? Jadi, awak semaklah jalan kerja awak. Kan, kat mana yang awak mungkin, bukannya tak tahu, tapi mungkin awak terlalai ke kan? Okey, sekarang ni semua buka muka surat 6. Buku apa cikgu? Cuba ini, okey, buat A ni dulu. Buat yang A tu. Yang ni. RM1,947 tolak RM627. Ingat, kita dah masuk operasi tolak. Operasi tolak. Ni pun laju ni, sekejap ni. RM1,323. Azra laju tahniah. Amni pun laju. RM1,320. Jadi kawan-kawan yang lain tengok jawapan Azra, jawapan Amni, tu semua betul tu. RM1,320. Tu semua betul jawapan dia. Jadi saya tak risau. Alright. Okay, cuba buat B pula. Buat B. Danish, kita buat tolak Danish yang awak tambah kenapa? Danish. Tengok tu, tolak. Awak tambah memang dapat RM2,574. Kan? Kita tolak mesti sikit tengok kawan-kawan punya jawapan Danish. Kawan-kawan dapat RM1,320 tu. Okey, jawab B. RM3,809.25 tolak RM1,540.10. Tutup mic. Awak bergaduh pun dengar ni. Ada yang nak jawab yang B, B. Okay, dah ada jawapan. Azra dah jawab. Mana tadi buku teks ni? Okay. RM2,269.15.
Ya, tahniah. Betul tu jawapan tu. Betul jawapan tu. RM2,269.15. Tahniah Dawisha, tahniah Syafar, tahniah Kaid. Bagus. Aha. RM2,069.15. Bagus, bagus. Okey. Arsyad jangan lupa tanda ringgit Arsyad. Baik. Sekarang ni kita up lagi. Kita up. Soalan E. Soalan E ni. Okay. Cuba buat soalan E. Ingat, tolak kita tak boleh tolak terus Bukan macam tambah. Soalan E ni kita tolak sikit-sikit dulu. RM7,140.40 tolak RM2,628.35. Kira dulu. Dah dapat jawapan baru tolak 70 sen. Sekarang saya nak tengok siapa yang boleh jawab dengan cepat dan dengan betul. Tengok jawapan kawan-kawan kalau ada. Cikgu bila nak habis? Kejap lagi. Ini dah hujung dah ni. Sikit lagi. Okay. Ni soalan yang terakhir sebab soalan ni dia pelik sikit. Dia masih lagi menunggu. Okay, sementara tu saya nak pesan kalau ada kerja-kerja matematik yang belum siap, cuba check dekat Google Classroom tu. Buat sikit-sikit buat sikit-sikit tapi jangan tak buat langsung ambil masa cuba buat. Sebab saya kata matematik ni kita kena buat hari-hari sebenarnya. Awak tak boleh tinggal satu hari pun. Kan? Jadi kalau ada katalah kerja rumah lain dah siap, semak balik kerja matematik dekat Google Classroom, mana yang belum hantar, awak boleh check sebenarnya. Kalau Google Classroom kita boleh check mana belum hantar, mana dah hantar. Awak boleh check kat situ. Jadi jadikan dia latihan hari-hari sebab apa macam latihan saya bagi ni memang kalau saya bagi tu 4 muka surat kan. 4 muka surat awak boleh buat satu hari satu muka surat kan. Jadi hari-hari masa awak tu mesti ada matematik walaupun satu muka surat. Dia tak, matematik ni tak boleh skip. Kalau awak skip nanti awak lupa. Terutamanya sifir. Sifir pun tak boleh skip. Alright? Mana jawapan ni E ni? Masih lagi tak dapat jawapan ni. Saya masih lagi menunggu. Ni soalan yang terakhir ni yang terakhir ni. Dah ada. RM4,512.72. Mesti ada salah kat mana-mana ni. 72 sen belakang tu. Tak apa. RM4,512.35. 35 sen. Okay, tak apa. Dennis Ryan.
45, 12, 35 sen. Okey. Ada jawapan lain tak? Tengok. Adli Fairuz jawapan dia lain Tengok. RM4,511.35. Alamak ai. Macam mana ni ada jawapan lain ni? Okey. Tapi rata-rata saya rasa awak tahu cara nak buat Cuma sekarang ni mungkin masa pinjam tu jadi problem. Biasalah. Fahani RM je. Ini nak laju je pasal ni. Kenapa ada 72 sen dekat belakang tu? Kan? Tak apa, jangan risau. Tak apa. Jangan takut salah. Biasa kita akan belajar dari kesilapan. Jangan risau. Jangan risau kalau buat salah. Buat salah, kita tahu kita buat salah. Jangan kita buat salah tapi kita tahu. Okey, tak apa. Okey, jom kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Macam mana nak jawab soalan ni? Kan? Sebab saya tengok ada yang 4,512. Ada yang 4,511. Okey? Mana pen saya tadi? Okey. Jadi, kita tengok dekat jalan kerja dekat sebelah atas jam ni. Awak tumpukan dekat atas jam ni. Macam dapat 9,000 ni. Kita menolak. Ina ni, kita menolak. Takkan dapat sampai 9,000. Okey, tumpukan dekat atas jam ni. Kita akan buat macam mana awak mengira. Jadi, RM7,140.40 tolak RM2,628.35. Kita kena tolak ni dulu. Kita tak boleh tolak terus. Okey, jadi sifar tolak 5 tak boleh. Jadi kita pinjam. Ni jadi 3. Ni jadi 10. Jadi 10 tolak 5, 5. 3 tolak 3 sifar. Lepas tu titik. Sifar tolak 8 tak boleh. Kita pinjam lagi. Ni jadi 3. Ni jadi sifar. 10. 10 tolak 8, 2. 4 tolak 2, 2. 4 tolak 2. 3 tolak 2, 1. Sorry. 3 tolak 2, 1. Okey, 1 tolak 6. Tak boleh. Pinjam. Ni jadi 6. Ni jadi 11. Okey, 11 tolak 6, 5. 6 tolak 2, 4. Jadi RM4,512.05. Belum habis lagi Belum habis lagi. Jadi kita bawa dekat sebelah. Bawa dekat sebelah. RM4,512.05. Tolak. Okey, 70 sen. 70 sen ni macam mana nak tulis dalam bentuk ringgit? 70 sen bila kita tulis dalam bentuk ringgit, macam ni kan, ni 70 sen. Sebab ni ringgit kita akan tulis macam ni. Sifar, titik, sifar, 7, sifar. 70 sen dia akan jadi macam tu. Okey? Jadi bila tulis 70 sen, ni ringgit. Harap-harap nampak kat situ Tolak 70 sen ringgit. Jadi sifar titik 7 sifar. Okey, yang ni. Okey, kita tolakkan 5 tolak sifar 5. Sifar tolak 7 tak boleh, pinjam. Ni jadi 11, ini jadi sifar. Jadi kenapa pinjam pula? Astagfirullahalazim. Boleh tolak. Sekejap maafkan saya. Okey. Sifar tolak 7 tak boleh. Okey, 2 ni jadi 1. Ni jadi 10. Jadi 10 tolak 7, 3. Lepas tu titik jangan lupa.
1 tolak sifar 1, 1 tolak sifar 1, 5 tolak sifar 5, 4 tolak sifar 4, lepas tu tanda ringgit jangan lupa. Jadi jawapan dia ialah RM4,511 35 sen. Tadi siapa jawab betul tadi? Ada seorang tadi. Adli. Adli Fairuz menjawab dengan betul. Dia seorang je. Dia seorang je jawab dengan betul Jadi dekat sini saya tahu awak memang tahu operasi tolak. Tapi masalahnya ialah masa pinjam tu. Masa pinjam tu masih lagi awak masih kurang mahir. Masih kurang mahir. Jadi kena selalu buat latihan tolak yang melibatkan pinjam-pinjam ni. Sebab awak boleh buat. Cuma masa masa pinjam tu awak ada terkeliru. Lepas pinjam nak buat apa kan? Lepas pinjam nak buat apa? Jadi buat latihan yang ada pinjam-pinjam ni berulang-ulang sampai awak dapat jawapan yang betul. Macam saya kata, lepas kira, tekan ke kalkulator. Kalau tak sama kalkulator, kira lagi. Tengok kat mana awak salah. Sebab kalkulator tu gunanya untuk menyemak jawapan. Bukannya awak tak boleh guna langsung. Jadi, kesimpulan kat sini, bila saya tengok jawapan-jawapan awak, kecuali Inani lah. Inani makin banyak tu, 9,000. Kan? Ashraf sampai 12,000. Banyaknya Ashraf 12,000. Awak boleh menolak. Cuma pinjam. Sebab tu saya tengok Adli seorang je yang betul. Kan? Ramai awak dapat 4,512. Check balik Macam mana dapat 12? Adli dapat 11. Ya Ashraf, RM4,511. 35 sen. 10 tolak 7, 3. Baik. Jadi kita sempat tambah dengan tolak sahaja minggu ni. Saya ingatkan kita boleh buat sampai darab. Sebab darab pun senang je sebenarnya. Tapi tak apa, kita akan cover darab dengan bahagi minggu depan. Minggu depan, insya-Allah. Okey. Jadi kerja rumah awak, buku aktiviti. Muka surat 77. Mana 77 tadi? Tajuk wang. Okay, tengok dekat skrin ni. Okay, ni dia kerja rumah awak. Muka surat 77, tajuk wang. Okay, 77, 78. Okay, ni semua tambah 77 dengan 78 tambah. Buat bentuk lazim dekat ruangan dia. Lepas tu 79 tolak. 79 tolak. Kan yang bawah tu ada abacus. Abacus pun kita dah belajar masa awal-awal tahun dulu. Dapat jawapan, tengok mana kat abacus tu jawapan yang betul. Lepas tu muka surat 80. Ini pun operasi tolak sebab dia kata baki wang. Buat bentuk lazim tu dalam ruangan yang disediakan. Dan yang terakhir, yang ini tambahan. Tambah dan kemudian tolak wang. Awak dah tambah, lepas tu dapat jawapan, tolak pula. Tambah, dapat jawapan, tolak. Tambah dan tolak. Jadi, muka surat 77 sampai muka surat 81. Ada 5 muka surat. Jadi 5 muka surat, buatlah 5 hari. Tapi kalau awak rajin nak habiskan hari ni juga, tak ada masalah. Tapi 5 muka surat, nak orang kata kurangkan awak punya beban kerja rumah, buat satu muka surat tu 1 hari. Hari kelima nanti hantar masuk Google Classroom. Alright? Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi awak sentiasa hadir ke kelas PTPR online ni. Dan saya kata tak wajib. Kalau saya tahu kadang-kadang masalah data, masalah internet tak laju. Macam biasa saya lepas ni akan masukkan dekat YouTube. Kat YouTube ni biasa YouTube ni kadang-kadang data awak tu unlimited untuk YouTube. Macam U-Mobile, saya guna U-Mobile. Jadi bila tengok YouTube, dia laju tapi tak makan data. Kan? Jadi kalau awak tak boleh nak online, takut habis data, boleh tengok dekat YouTube. Kan? Tak ada masalah. Sebab saya faham keadaan kat rumah macam mana. YouTube ni boleh tengok bila-bila. Jangan asyik tengok TikTok je. Kan? Tengok YouTube
dekat channel saya. Dekat channel saya tu saya dah longgokkan semua video. Awak subscribe sekali. Dalam tu semua video kelas-kelas awak semua ada dalam tu. Tengoklah, buka, ada banyak, ada dekat 30 video dah dalam tu. Alright? Jadi terima kasih, siap kerja rumah, jangan lupa hafal sifir. Jaga kesihatan, jaga diri awak. Okay, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Arigato. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Lagi minggu depan. Terima kasih. Okay, terima kasih. Bye-bye. Okay, Dawisha, bye-bye. Nofal, bye-bye. Terima kasih, Nofal. Bye, Ashraf. Bye. Danish ni mesti last kali dia keluar ni, Danish ni. Tahu dah. Okay. Danish ni mesti tunggu awak kawan-kawan dia semua keluar dulu ni.